Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Ikmal Putra. So, hari ni korang nampak kat depan aku ni ada 4 biji bateri Lipo 4. So, hari ni aku nak cerita sikit tentang berita agak menduga ceritakan lah tentang apa yang dah berlaku kat 4 biji bateri ni. Okey, bateri ni dah kembung sebenarnya. Bateri baru, pakai lebih kurang seminggu. Lepas tu dia kembung, dia tak rosak tapi dia kembung lah. So kalau korang tengok ni, korang boleh nampak tak? Dia punya kembung dia, kembung baru ni bateri ni. So 1, 2 yang ni pun turut kat ni, 3 kembung. So yang ni nampak okey sikit. So yang ni nampak okey lah. Cuma yang 2 ni agak ketara jugalah kembung dia. Okey. Ni bateri baru tapi masih tak rosak tapi dah kembung lah. So agak-agak korang sebab apa tak dia kembung. So salah satu puncanya kita tak pakai benda ni. Ini amat penting lah kalau siapa-siapa yang nak bermain dengan bateri lithium. So ni dia, BMS, Battery Management System. So agak penting lah. Okay, kalau nak cerita sikit lah tentang spek bateri ni. Bateri ni dia nama daripada CALB, China Aviation Lithium Battery, tak silap aku nama company dia. So bateri ni jenis lithium phosphorate, lithium phosphate, betul 100 amp dia punya kapasiti setiap satu ni. So dia punya voltage 3.2 volt. So kalau kat sini ada 4 ni, kita nak jadikan dia 12 volt, kita perlukan 4 biji bateri lah, 4S. So okay, dia punya apa tu, charging system dia tu. Okay, dia punya voltage normal kalau kita check kat sini dalam 3.2. Okay, asalnya bateri ni dah turun bawah tau. So aku dah charge kita 3.2 dah kembali normal lah. Ok, dia punya voltage normal dia 3.2. So kalau bila kita charge tu, dia punya maksimum dia boleh pergi maksimum 3.6. Kita panggil charge voltage cut off lah. So bila sampai dia 36 dia cut off, dan discharge dia paling rendah 2.5. 2.5 ni paling rendah lah kalau bila kita discharge bateri ni. So kalau bawah daripada 2.5 ni boleh rosakkan bateri lah. So apa yang dah jadi kat 4 bateri ni, dia dah turun bawah daripada 2.5. Tak silap aku dalam 2 volt ataupun lebih lah. So asalnya kita tak sambung ni lah, sama ada kita tak sambung ni ataupun kita bypass lah. So, kalau daripada inverter kita direct tarik, so memang dia akan sedut habis lah. Bateri ni daripada 12 volt ni mungkin boleh turun sampai 8 volt atau lebih. So kalau ada BMS ni, kita boleh protect lah. Kalau kat sini kita boleh protect, tak silap aku paling rendah dia boleh pergi dalam 2.3 macam tu lah, 2.3 ataupun 2.5, tengok jenis BMS lah. Tapi kalau biasanya kalau kita kena tengok kat spek bateri ni, macam bateri ni 2.5, kalau dia rendah, kalau dia sedut sampai bawah 2, so ni lah akan jadi, dia akan gembung. So walaupun bateri tu baru, kalau kita tak gunakan cara tak pakai BMS ni, sama ada kita charge dia ataupun kita discharge,
terlebih ataupun terkurang, dia boleh bawa kesan buruk lah bateri ni. Kalau walaupun baru, lama-lama dia akan, jangka hayat dia akan pendek lah. Kalau tengok kat sini dah kembung. So aku terpaksa force charge lah, force charge dia direct supaya dapat naikkan balik voltage dia. So alhamdulillah aku check, alhamdulillah dah naik lah balik 3.2. So risau juga ni, tak naik. So alhamdulillah dapat naik. So itu agak penting lah BMS ni. Kalau tak ada BMS ni, memang kalau kita beli apa-apa bateri baru pun, terutama yang jenis yang petak ni, memang boleh jadi macam ni lah, kembung. So akan rosakkan. Lepas tu bila dia dah low voltage tu, kita kena cepat-cepat lah charge balik bagi dia voltage dia naik lah. So agak bahaya lah ni. Okay, so ni jenis BMS lah. Okay, penggunaan BMS ni yang paling utama, dia function ni adalah sebagai, dia akan manage bateri ni. Kalau kita tengok kat sini ada wire-wire ni. Wire ni kalau tengok kat sini, dia ada sambung ke setiap sel. Macam ini ada untuk 4S, 4 biji ni 12 volt. So ini 4 sel bateri ni, dia akan, setiap wire ni akan sambung ikut susunan kat sini lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada nyatakan lah 14.4 ni voltage charge masuk lah. Maknanya kalau kita charge tu lebih daripada 14.4 ni, dia akan cut lah untuk protect bateri supaya tak overcharge lah. Lepas tu untuk low dia tak nyatakan kat sini, tapi tak silap aku dalam 2.5 dia akan protect lah. 2.5 kena tengok lah, kita masa nak beli tu kena tengok spek jenis BMS ni. Kalau boleh jangan terlalu rendah lah. So macam ini dah rendah ni. Masa aku dapat ni ada yang 1.8, dia dah tak balance lah. So ada yang 2 volt. So 4 biji ni out. So asalnya sebab masa tuan yang pakai ni, dia dah bypass inverter dia direct ke sini. Patutnya dia lalu ke sini. Negatif daripada bateri tu akan lalu sini, dia akan terus pergi inverter. So dia dah bypass direct. So bila dia bypass, memang kalau inverter tu boleh sedut selagi voltage yang ada, memang bateri ni akan terus boleh rosak lah, agak bahaya lah. Dia tak protect lah. Kalau ada benda ni dia akan protect. So itu sajalah. Ini antara kesan-kesan buruk lah kalau kita tak pakai BMS lah. Okay, satu lagi aku nak cerita juga tentang kenapa kita perlu pakai juga BMS ni. Salah satu tadi over dan under voltage lah. So dia akan protect kita punya sel supaya tak tercah lebih, dan tak dia akan cut bila voltage terlalu rendah. Lepas tu satu lagi, dia akan, kalau kita ada shorting berlaku dekat kita punya inverter ke apa, dia akan cut juga supaya mengelakkan rosak lah, ataupun boleh menyebabkan kebakaran. Dan lagi satu, ada setengah yang BMS ni, ada setengah yang ada temperature sensor. Macam yang ni boleh pasang sebenarnya ni. Kalau tengok kat sini ada T ni. Temperature sensor ni kalau macam ada panas ke apa, bateri ni panas ke, biasa dalam lebih 60 ataupun 80. So BMS ni akan cut juga. Bila berlaku panas lah, kalau kita tak ada dalam box, bila ada panas je ataupun ada setengah tu, dia ada wire letak kita tampal kat tepi bateri ni, so dia akan cut lah. So ada setengah tu BMS yang mahal. Okay, dia boleh buat balancing kan sekali. So maknanya kalau BMS tu, dia boleh, bila kita pasang tu, contohnya bila sel tak balance, dia akan buat balancing kan sekali. So maknanya kita agak selamat lah.
Tu antara kelebihan lah. Yang lain korang boleh tengok lagi kat internet lah, macam-macam kat jenis BMS. Ada yang selalunya yang jenis yang yang ada sekali function balancing ni dia agak mahal lah, macam NBMS. So macam ini jenis yang biasa lah. Yang ini kalau untuk 12 volt ni, ni jenis dia. Okey, satu lagi aku cerita juga. BMS ni macam ni 100M 100M ni, dia tengok jenis lah. Ada setengah tu yang untuk 100M dia macam ni. Aku sambung dekat, aku try sambung dekat aku punya bateri motor tu, dia tak support lah. Sebab dia ni power source dia maksimum 100M je. Kalau kita start kenderaan, kadang-kadang dia boleh pergi dalam 200M. So yang ni tak support. Tapi untuk running inverter memang tak ada masalah lah. Ok, itu saja nak cerita. So itu antara punca-punca bateri kembung. Ok, kalau korang main RC, kalau perasan tak, macam bateri jenis LiPo. So perasan tak bateri jenis LiPo? Banyak jugalah, kadang-kadang kita simpan lama, bila kita tak pakai lama, kadang-kadang dia kembung. So itu antara punca dia lah. So kalau aku harap korang faham lah, tu pentingnya kegunaan BMS ni. Kalau boleh pakai, kita pakai. Jangan abaikan supaya bateri kita tak rosak, poket kita tak rabak lepas tu, sebab bateri ni agak mahal lah. Ok, itu saja. Jangan lupa korang like dan subscribe aku punya channel. Ok, sebelum tu, kalau nak tengok aku buat pemasangan BMS, contoh pemasangan BMS lah yang aku dah pasang, yang jenis 48V 16S, nanti aku letak link dia dekat atas ni, ataupun selepas video ni korang boleh tengok lah aku buat penyambungan BMS, tapi untuk 48V lah, 16 volt lah. Ok, itu saja. Assalamualaikum.